Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan jadual perlawanan Carabao Cup pusingan keempat yang akan berlangsung pada awal pagi esok. West Ham akan bertemu dengan pasukan Arsenal. Burnley akan bertemu dengan pasukan Liverpool. Chelsea akan menerima kunjungan pasukan Blackburn di Stamford Bridge. Everton akan menentang pasukan Burnley di Goodison Park. Ipswich Town akan menentang pasukan Fulham. Manchester United akan melayan kunjungan pasukan Newcastle di Old Trafford. Kita ikuti pula perkembangan bola sepak di arena tempatan. Nama Yusri Ceklah mula dipetik. Anugerah bola sepak kebangsaan merupakan salah satu anugerah yang ditunggu-tunggu oleh jurulatih dan juga pemain yang berasal dalam Liga Malaysia. Antara kategori yang menjadi tumpuan pada ketika ini adalah kategori jurulatih terbaik. Senarai 10 jurulatih telah pun disenarai pendek bagi merangkul anugerah tersebut. Tumpuan pasti tak arah kepada jurulatih pasukan JDT, iaitu Esteban Sulari, yang berjaya membawa Gegasing Selatan itu mengekalkan rekod tanpa kalah dalam semua saingan domestik pada musim ini. Namun begitu, nama Yusri Ceklah juga sedang dicana-cana untuk memenangi anugerah tersebut. Ini kerana Yusri telah menunjukkan rekod yang luar biasa selepas mengambil alih pasukan Perak yang sebelum ini berdepan dengan masalah prestasi. Selain Yusri, nama-nama seperti Tan Cheng Ho, Datuk Ong Kim Swee, Nafuzi Zain, Tomislav Steinbrückner dan juga Fandi Ahmad juga turut berada dalam senarai. 3 jurulatih dalam saingan Piala MFL juga berada dalam senarai seperti Anwar Udin daripada PDRM, Mariano Raul daripada JT 2 dan Harudin Omar daripada Terengganu FC 2. Anugerah ini telah dimenangi oleh Nafuzi Zain pada ABK 2022 yang telah berjaya membawa pasukan Terengganu dengan hebat pada musim lalu. Zainal Abidin mahu dua kelab Kelantan bergabung. Bekas penyerang legenda negara, Datuk Zainal Abidin Hassan, mencadangkan Kelantan FC dan juga Kelantan United digabungkan sebagai satu pasukan tunggal untuk mewakili negeri itu. Zainal menyifatkan langkah ini sebagai langkah terbaik kerana ia akan membantu daripada segi kos yang akan ditanggung oleh dua pasukan daripada negeri Kelantan itu. Selain itu juga, ia akan membantu pasukan dalam mencatatkan keputusan lebih baik dalam Liga Super. Beliau berharap pengurusan kedua pasukan dapat menimbang cadangan ini kerana ianya akan memberikan kebaikan kepada bola sepak negeri Kelantan untuk jangka masa panjang. Kelantan United dan Kelantan masing-masing sedang menduduki tangga ke-12 dan juga ke-14 Liga Super setakat ini. Arab Saudi sah jadi tuan rumah kejohanan Piala Dunia 2034. Arab Saudi sah menjadi tuan rumah kepada kejohanan Piala Dunia 2034 selepas menjadi satu-satunya calon yang menghantar bidaan mereka tempoh hari. Sebuah lagi negara yang cuba memberikan saingan adalah Australia, tetapi mereka mengumumkan penarikan diri pada saat akhir. Piala Dunia edisi 2026 akan berlangsung dengan melibatkan 3 negara penganjur, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Manakala edisi 2030 pula akan melibatkan 6 negara, iaitu Morocco, Portugal, Spanyol, Argentina, Uruguay dan juga Paraguay. Perkara ini diumumkan sendiri oleh Presiden FIFA, iaitu Gianni Infantino, selepas Arab Saudi tidak berdepan dengan saingan daripada mana-mana negara yang berminat untuk mengajukannya. Walau bagaimanapun, keputusan untuk membenarkan Arab Saudi menjadi tuan rumah tetap perlu dinilai terlebih dahulu sebelum beliau mengumumkan perkara tersebut. Mereka melihat kejayaan Qatar sebagai penganjur sebelum ini sebagai contoh terbaik untuk memberikan hak penganjuran kepada Arab Saudi. Erik ten Hag masih berada dalam keadaan yang selamat. Kedudukan Erik ten Hag sebagai pengendali pasukan Manchester United pada ketika ini dilihat masih berada dalam keadaan yang selamat meskipun sudah mengalami 5 kekalahan daripada 10 perlawanan Liga setakat ini. Pengurus daripada Belanda itu masih menerima sokongan padu daripada pemilik kelab, iaitu keluarga Glazer dan juga Sir Jim Ratcliffe yang sedang dalam proses untuk memiliki sebanyak 25% daripada saham pasukan Manchester United. Tidak dinafikan, tekanan yang cukup hebat sedang dilalui oleh ten Hag. Lebih-lebih lagi selepas tewas kepada pasukan Manchester City pada hujung minggu lalu. Tetapi dengan sokongan yang dia peroleh daripada pemilik kelab, situasi itu tidak mengganggu fokusnya untuk mengembalikan prestasi pasukan kepada tahap yang sepatutnya. Keluarga Glazer dan juga Sir Jim Ratcliffe masih lagi percaya dengan kebolehan yang ten Hag ada buat masa ini dan berharap dia akan memperbaikinya secepat mungkin. Sir Bobby Charlton akan disemadikan pada 13 November nanti. Majlis Persemadian legenda pasukan Manchester United dan juga England, Sir Bobby Charlton,
diumumkan akan berlangsung pada 13 November nanti. Kehilangan bintang legendaris itu begitu dirasai oleh ramai peminat pasukan Manchester United yang menyefatkan beliau sebagai seorang pemain terbaik untuk mereka sepanjang zaman. So, Bobby Charlton menjadi antara pemain terakhir dalam skuad England yang memenangi Piala Dunia pada tahun 1966, tetapi telah meninggal dunia pada 21 Oktober yang lalu. Satu-satunya pemain yang tinggal daripada skuad England 1966 tersebut adalah Sir Geoff Hurst yang pada ketika ini sudah pun berusia 81 tahun. Mauricio Pochettino semakin resah dengan masalah kecederaan pemainnya pada ketika ini. Mauricio Pochettino juga pengurus pasukan Chelsea mengesahkan yang Reece James akan turun dalam kesebelasan utama Chelsea untuk menentang pasukan Blackburn pada awal pagi nanti. James baru saja melakukan 3 penampilan dalam musim ini selepas terpaksa diketepikan akibat masalah kecederaan. Perkara ini menjadi tanda tanya selepas pemain tersebut dikeluarkan lewat permainan dalam 2 perlawanan terakhir mereka. Pochettino mengesahkan yang tidak apa-apa yang serius terjadi kepada kapten pasukan mereka itu. Ianya hanyalah sebagai langkah untuk berjaga-jaga. Bagaimanapun, Ben Chilwell masih lagi belum dapat turun beraksi kerana masih belum pulih daripada masalah hamstring yang dialaminya. Arteta resah dengan jadual padat pada ketika ini. Pengendali pasukan Arsenal, Mikel Arteta, mengesahkan yang 2 pemainnya iaitu Gabriel Jesus dan juga Thomas Partey masih lagi belum bersedia untuk diturunkan dalam perlawanan Carabao Cup untuk menentang pasukan West Ham pada awal pagi nanti. Dia juga masih ragu-ragu mengenai tahap kecergasan kapten pasukan mereka, iaitu Martin Odegaard, walaupun tidak diturunkan pada perlawanan sebelum ini, iaitu ketika menentang pasukan Sheffield. Beliau mahu Odegaard mendapat rehat yang secukupnya selepas beliau mendapati yang pemain itu mengalami kelesuan yang agak serius. Thomas Partey pula masih bergelut dengan masalah fitness yang tidak menentu dan dia juga menjadi antara faktor mengapa dia semakin kerap tidak diturunkan. Mengenai situasi Gabriel Jesus pada ketika ini, Arteta tidak mahu meletakkan tempoh masa bila dia akan pulih, tetapi hanya mahu pemain tersebut fokus kepada proses pemulihannya dengan tidak tergesa-gesa. Arteta masih menganggap jadual perlawanan terlalu padat menyebabkan ramai pemainnya mengalami kecederaan pada ketika ini. Chelsea berdepan dengan masalah baru. Pasukan Chelsea kini berdepan dengan masalah baru apabila mereka telah diletakkan di bawah siasatan oleh Premier League berikutan dengan perpindahan Samuel Eto'o dan juga Willian pada tahun 2013. Perkara itu berlaku semasa di bawah pemilikan Roman Abramovich dan juga Chelsea kini sedang bersedia untuk memberikan kerjasama penuh dalam menyelesaikan masalah tersebut. Samuel Eto'o tiba daripada Anzhi Makashkala secara percuma dan juga Willian tiba dengan nilai 30 juta pound. Chelsea sebelum ini sudah membayar 8.6 juta pound sebagai denda kepada masalah perakaunan mereka semasa di bawah Abramovich. Tetapi timbul pula isu pelanggaran isu kewangan seminggu selepas itu. Laporan mendapati ada bayaran lain selain daripada bayaran perpindahan yang tidak dicatatkan dalam urusan rasmi mereka. Ia kononnya berlaku sekitar tahun 2012 hingga tahun 2019, setahun sebelum pengambil alihan Todd Boehly. Perkara tersebut masih lagi di bawah siasatan dan Chelsea berkemungkinan akan berdepan dengan tindakan undang-undang jika disabitkan dengan kesalahan. Borussia Dortmund sedia lepaskan Jamie Bynoe-Gitgens. Borussia Dortmund sedia untuk melepaskan Jamie Bynoe-Gitgens secara pinjaman sebagai langkah permulaan mereka untuk menerima kembali Jadon Sancho dalam pasukan. Pemain muda England itu baru bermain sebanyak 2 perlawanan Liga setakat ini dan masih belum mendapat keserasian dalam pasukan. Salah satu jalan untuk mendapatkan keyakinan dan juga keserasian dalam pasukan adalah dengan menghantar pemain itu bermain secara pinjaman bagi memperoleh lebih minit permainan. Mereka juga sudah bersedia untuk menerima kembali Jadon Sancho yang pergi meninggalkan mereka untuk menyertai Manchester United, tetapi gagal untuk memberikan import seperti mana dia berikan semasa di Dortmund. Mereka berharap akan dapat menyelesaikannya pada bulan Januari nanti. Real Madrid tidak akan bayar lebih kepada Chelsea. Real Madrid tidak akan membayar lebih daripada 17.5 juta pound kepada pasukan Chelsea untuk mereka mendapatkan Kepa Arrizabalaga secara tetap. Penjaga gol daripada Sepanyol itu tiba daripada Athletic Club pada nilai 72 juta pound pada tahun 2018 yang lalu. Manchester United masih berminat dengan Denzel Dumfries. Manchester United masih mengekalkan minat mereka terhadap pemain wingback pasukan Inter Milan, iaitu Denzel Dumfries. Nilai pemain itu pada ketika ini adalah 40 juta pound, tetapi dijangka meningkat jika dia bersetuju untuk melanjutkan kontrak baru nanti. Arsenal mungkin berpeluang untuk mendapatkan Mikhailo Mudryk. Arsenal yang terlepas Mikhailo Mudryk kepada Chelsea sebelum ini berkemungkinan akan berjaya mendapatkannya selepas Chelsea berkira-kira untuk melepaskannya sama ada secara tetap ataupun pinjaman pada Januari nanti. Andre bersedia untuk sertai pasukan Liverpool. Andre yang sebelum ini dikaitkan dengan pasukan Liverpool mengeluarkan kenyataan dan dia bersedia untuk menyertai pasukan Liverpool pada Januari nanti. Dia sendiri yang mengakui perkara itu selepas perlawanan Fluminense dalam aksi Copa Libertadores.
Manchester City terus pantau Florian Wirtz. Manchester City meneruskan pemantauan mereka terhadap pemain pasukan Bayer Leverkusen iaitu Florian Wirtz yang pada ketika ini sedang gah di pesada Bundesliga. Chelsea juga dikatakan berminat dengan pemain tersebut. Janganlah pergi ke Chelsea. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.